Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang. Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan hadis dan amalan dengan topik Jahilnya Mujahir. Dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baik, terima kasih kepada para penonton yang sudi bersama dengan saya pagi ini dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Kita bersama dengan seorang bintang ilmuwan yang kita jemput pada pagi ini seperti yang telah diwawarkan di dalam poster Tanyalah Ustaz, iaitu kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita. Juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja kita tinggalkan di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita akan bercakap tentang jahilnya mujahir. Sebelum kita nak bercakap dengan lebih panjang dan jauh, saya yakin barangkali mungkin di antara kita kurang tahu dan kurang faham apakah maksud sebenar kepada mujahir ini. Maka untuk permulaan perbincangan kita pagi ini, kita dengarkan dahulu daripada Ustaz kita. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Dai Hakim, kemudian tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbincang topik pada pagi ini tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebut tentang hadis ni, kadang-kadang ramai orang bila dia cerita tentang hadis, dia tak tahu apa sebenarnya kelebihan hadis tu. Ya, betul. Dalam riwayat Imam Ibn Majah, hadis yang hasan yang boleh dijadikan hujah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu mar'an sami'a maqalati." Semoga Allah mencerahkan, yakni memberikan cahaya kepada mereka yang mendengar perkataan aku. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cahaya dekat mana? Bukan cahaya lampu. Yeah. Bukan cahaya kita skrin TV tu, tapi ialah cahaya di hari akhirat kelak, kerana kita sentiasa mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut tentang mujahir, jangan silap faham. Dia ada muhajirin, ada mujahir. Betul. Kan? Jadi mujahir tu maksud lain. Muhajirin tu yang kaum muhajirin dan ansar tu. Kan? Jadi bila sebut tentang muhajir ini, maka Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, iaitulah riwayat daripada Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Setiap di kalangan umat aku ini mu'afah. Mu'afah ni maksudnya diberi keampunan. Baik. Ataupun dimaafkan. Ataupun mu'afah ni maksudnya dilindungi daripada perkara-perkara yang tak elok. Sebab tu kita panggil sebagai menjaga afah, menjaga maruah, menjaga diri, menjaga kebaikan. Illal mujahirin, melainkan orang-orang yang mendedahkan terang-terangan dosa dan maksiat yang ia lakukan. Apa dia? Nabi bawa contoh. Wa innal minal majana ay ya'mala rajulu bil laili amala. Iaitulah ketika mana satu orang lelaki, dalam hadis ni sebut lelaki, tapi sebenarnya muhajirin ni, dia merujuk ke mujahirin ni, dia merujuk kepada apa yang kita panggil sebagai lelaki perempuan lah, yang menzahirkan dosa tu. Kata Nabi SAW, seseorang yang mana pada malamnya itu kemudian dia melakukan sesuatu perkara, maksudnya dosa. Dan kemudian pada besoknya, thumma yusbihu fayaqulu ya fulan fa'altu barihah kadha wa kadha. Contohnya ginilah, dan yakin semalam saya buat macam ni. Dosa-dosa gitu kan. Maksud dia kata, wahai si fulan, ni aku nak bagi tahu ni. Saya nak bagi tahu, semalam saya buat macam ni dan macam ni. Dan kemudian kata Allah pada hujung hadis tu, Allah kata apa? Allah kata Allah dah tutup dah benda yang dia buat pada malam tu. Tapi waman bata yasturuhu rabbuhu. Allah kata tutup dah. Tapi selepas tu dia buka balik aib dia. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis tu, kemudian Allah singkapkan dosa dia. Dah kalau nak sangat Allah singkapkanlah. Tu cerita dia. Jadi kata Al-Imam Syekh Mullah Ali Qari, apa maksud kepada mujahir ni? Iaitulah yang pertama daripada hadis ni, mereka
memang terang-terangan di khalayak melakukan dosa. Itu yang pertama. Maksudnya memang mereka buat dosa tu memang tak tutup lah, memang terus buat lah. Itu satu. Yang kedua, dia buat dosa, dia sembunyi, dia orang tak nampak, orang tak tahu, tapi lepas tu dia ceritakan kepada orang. Jadi kita kata dua aspek ni, dua keadaan ini dia merujuk kepada perkara-perkara yang mana akhirnya membuka aib kepada diri sendiri. Dan sebab tu kalau kita melihat kepada apa dibincangkan oleh para alim ulama, antaranya Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir, beliau menyatakan muhajir ini atau mujahir ini, beza sikit tu saya pun kadang tertukar. Betul Ustaz. Mujahir ini dia merujuk kepada dosa besar. Dosa besar yang dilistkan itu dalam kitab tu menghimpunkan dosa-dosa besar, maka mujahir merupakan salah satu daripada dosa bukan dosa kecil, bukan dosa biasa-biasa, tapi dia luar biasa dan merupakan dosa besar yang mana Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang kita bincangkan tadi. Itulah mukaddimah, maksudnya terang-terangan melakukan dosa ataupun maksiat, ataupun maksud mujahir ni dia sembunyi, lepas tu dia dedahkan dan dia berbangga dengan dosa yang dia lakukan itu. Wallahualam. Okey, baik. Untuk permulaan ni kita dapat dua ilmu tentang maksud kepada mujahir. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh salin semula di ruangan Facebook, kemudian sebarkan kepada orang lain. Yang pertama, buat dosa secara terangan. Yang kedua, buat dosa sembunyi, lepas tu cerita pula dekat orang lain. Baik Ustaz, alhamdulillah kita ada soalan pertama pagi ini untuk kita raikan bersama, datang dari sahabat kita bernama Ruby AB. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimanakah pula dengan aib yang telah disimpan dengan lamanya tiba-tiba dibuka atas berlakunya penceraian dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan isteri masa kini, lebih-lebih lagi dengan adanya media sosial? Mohon ulasan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Banyak bunga dibagi Ustaz. Patut terpilih ya. Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, terima kasih pada Puan Ruby. Okey. Persoalan berkenaan dengan aib rumah tangga ni, kalau kita tengok hari ni macam-macam. Betul kan? Ustaz. Dekat media sosial, dekat apa semua dan sebagainya, cerita pasal aib bini dia, cerita pasal aib suami dia dan sebagainya. Seolah-olah benda tu macam cerita yang biasa-biasa, kita boleh sembang-sembang, kita boleh dedah-dedahkan sebab macam tak ada dosa. Itu termasuk yang dipanggil sebagai mujahir tadi, iaitu mendedahkan dosa-dosa ataupun sengaja berkait dengan aib-aib peribadi, terutama berkait dengan rumah tangga. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis sahih dari riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, inna min asyarrin nas yaumal adaban atau yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling teruk pada hari kiamat menerima azab pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun orang paling teruk, paling buruk pada hari kiamat ialah mereka yang mana isteri ataupun suaminya mendedahkan apa yang berada di dalam ataupun di dalam biliknya. Maksudnya cerita tak kuat, minta maaf sebutlah hari ni iklan ubat kuat macam-macam. Betul. Ubat kuat tu, ubat kuat ni, Allah. Kan suami saya tak kuat. Ya, orang ni kuat, orang ni tu tak kuat. Kan, jadi kita kata ini satu iklan nak jual produk, jual lah, kan? Tapi iklan yang telah misleading dan juga telah menjadikan dia sebagai mendedahkan aib. Jadi kita kata antara syarat iklan dari sudut patuh syariah, dia tak boleh dedahkan aib perkara-perkara yang buruk antara suami, isteri ataupun orang-orang yang berkait. Jadi ini merupakan salah satu yang kita nampak dia adalah bukan daripada perkara yang bagus, dia adalah perkara yang ditegah sini oleh baginda Nabi SAW. Bayangkan azab yang paling teruk, manusia yang paling teruk di hari akhirat, itu yang Nabi sebut bagi mereka yang suka mendedahkan perkara-perkara yang sedemikian. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sebut, walaupun hadis ni dhaif, disebabkan kerana ada Ibnu Lahiyah, kerana perawi dia tak kuat, tapi tak apa, kita kata sebagai galakan, sebagai keadaan supaya kita menjauhi perkara ni. Kata Nabi SAW, mereka iaitu suami isteri yang mendedahkan aib dan sebagainya berkaitan dengan rumah mereka ataupun dalam bilik mereka, maka di hari akhirat kelak akan dibelit dengan ular yang besar. Allah. Jadi kita kata ular pun takut dah tu. Betul. Kan, panggil JPI apa semua kan untuk apa? Kalau masuk rumah, ni apatah lagi yang cukup besar, belik kita dekat akhirat, dan dia bukan macam ular dekat dunia. Kan, nak menceritakan bahawa ini cerita tentang aib suami dan isteri. Okey, cuma ada keadaan tertentu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dibenarkan untuk suami isteri ni dedahkan aib. Salah satunya ialah untuk mengelakkan dia pada kezaliman dan mendapat keadilan.
Tapi bukan kat Facebook. Yeah. Bukan dekat TikTok. Tapi dia dekat mana? Dia adalah dekat hakim pengadilan di mahkamah. Yeah. Maka yang tu dia haruskan. Kalau tak boleh buka, macam mana nak cerita? Kan hakim tanya, "Ni kenapa suami awak ni?" "Saya bukan nak ceritalah, nanti tu aib tu dedah lah hakim." Jadi bila nak selesai isu kan? Sama jugalah kepada isteri dan sebagainya. Maka kita kata waktu tu diharuskan untuk mendapat pembelaan dan menjauhi kezaliman. Jadi kita kata secara asalnya tak boleh, tak dibenarkan, kerana itu adab seorang Muslim, seorang yang mana menjauhi daripada dosa-dosa besar, iaitulah mendedahkan aib dan juga terang-terangan menyebut tentang kekurangan dan sebagainya. Wallah. Baik, jadi nasihat berguna kepada pasangan suami isteri, benci macam mana pun kita, jagalah aib suami, jagalah aib isteri, jangan sampai kita berkongsi dengan orang di luar sana. Benda boleh bincang Ustaz duduk elok-elok kita bincang bagi selesai masalah-masalah rumah tangga kita. Baik Ustaz, bila kita menyebut juga tentang topik kita pagi ini iaitu jahilnya mujahir, saya suka dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Nur Asikin. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Islam melarang kita untuk membuka atau menceritakan aib sendiri setelah Allah menutupnya. Soalan saya, adakah Allah tidak memberi keampunan pada dosa orang yang menyebarkan aib sendiri secara terbuka kepada orang lain jika dia tidak benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Jawapannya kita nak dengarkan selepas ini kerana kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim dan juga panel kita Ustaz Mustafa. Baik, kita nak terus menyambung soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita tadi berkaitan kalau kita mungkin dulu Ustaz terlanjur menceritakan aib kita dan ada orang nak bertaubat tapi bukan taubat yang sesungguhnya. Adakah Allah terima? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Da'i. Satu persoalan yang, ya betul, kadang-kadang ada setengah orang ni dulu mungkin tak ada ilmu, tak ada pengetahuan dan sebagainya. Katalah contoh, dia letak, dia cerita apa-apa aib. Tu ceritalah masuk kat Facebook ke kat apa dan sebagainya. Facebook tahun bila? Dulu cerita kan. Kemudian pada waktu itu dia cerita, dan kemudian ada pula jenis orang dia letak gambar belum tutup aurat apa semua dan sebagainya kan. Ada orang pula macam-macam lah. Jadi keadaan seperti itu bila mana dia telah bertaubat dan menjalankan kehidupan sebagai seorang Muslim yang sempurna, yang sebaik mungkin, maka pada waktu itu dia sudah dikira sebagai bertaubat. Adapun kadang-kadang betul benda-benda viral ni memang sukar sampai kat orang tu, sampai kat orang ni, sampai ke sudah kan. Ada orang mati 4 kali mati kan, sebab forward mati lagi kan. Jadi kita nak kata ini dia punya cerita hari ni punya cara kan, dengan viral, dengan tersebar dengan sebagainya. Okey, cuma kalau dia benar-benar bertaubat tentang aibnya yang terdahulu, maka pada waktu itu mungkin dekat dunia nampak macam tersebar dekat Facebook, tak boleh buang mesej dekat orang tu, mesej ni tolong buang posting saya, tolong, dah buat akhirnya sebar juga dan seterusnya. Begitu juga dengan gambar dan sebagainya. Jadi pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubat kita kalau kita benar-benar. Iaitu Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha. Apa beza taubat nasuha dengan taubat biasa? Taubat nasuha tu taubat yang sebenar-benarnya. Dia tak ada taubat biasa, taubat tak biasa, tak ada. Dia memang taubat ialah taubat nasuha. Itu kita kena faham. Maksudnya betul-betul taubat, sungguh-sungguh taubat. Dia dah posting dia dah apa semua tu dah dibuang. Dan kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Salihin, bila dia dah menyesal sungguh-sungguh, dia dah tinggalkan dosa tu,
dan kemudian dia berazam betul-betul takkan mengulanginya, tapi masih tersebar di sana sini, maka Allah telah mengampunkan dosa dia. Kerana dia dah cukup syarat dah. Dia takkan kembali lagi. Tapi benda tu memang dah tersebar, tak boleh nak buat apa. Cerita 2008, cerita 2 tahun 1999 punya cerita dan sebagainya kan, tetap disebar kan, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup dia punya aib ataupun dia punya dosa di hari akhirat, dan dia tidak lagi berkait dengan dosa kan. Contoh, kalau kita tengok ada seorang wanita Bani Juhainah. Wanita Bani Juhainah di dalam riwayat Imam Muslim, dia hadis riwayat daripada Imran bin Husain, dia melakukan penzinaan. Dan dia melakukan penzinaan, dia datang jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak bertaubat." Waktu tu sahabat-sahabat ada, semua sahabat tahu kan, dia kata bertaubat. Dan kemudian kata Nabi SAW, waktu tu dia hamil, dan Nabi kata, "Kamu balik dulu dan kemudian lahirkan anak tu, kemudian kamu datang balik." Dalam setengah riwayat sebut dia dah datang, lepas tu anak tu baru lahir, Nabi kata balik susukan dulu. Masya Allah. Kan, punya rahmahnya agama kita kan. Dan kemudian selepas itu Nabi SAW ikat dia, suruh kemaskan ikatan dia dan sebagainya, dah rejam sebab dia dah berkahwin, tapi lakukan zina dan nampak dekat dunia tak cantik dah. Tapi akhirat Allah ampunkan semua dosa dia. Kan, kata Nabi SAW, kalau penduduk Madinah 70 orang, iaitulah bersamaan taubat 70 orang tu dengan seorang wanita tadi. Dan Nabi solatkan jenazah dia. Kan, nak ceritakan bahawa sebenarnya cerita tu tersebar zaman Nabi sampai sekarang. Betul. Bila-bila pun tentang wanita Bani Juhainah melakukan perzinaan, tapi Allah terima taubat dia. Nak ceritanya kadang-kadang itulah benda yang benar-benar kita dah buat, dah bertaubat, walaupun kita dah meninggal dunia tapi cerita tu masih ada, maka yang itu orang tu pula dapat dosa lah. Kerana sebarkan, kerana tak cakna dan sebagainya. Tapi di sisi Allah kita mudah-mudahan itu telah pun diampunkan. Wallahualam. Ya, baik. Jadi kepada kita yang mungkin tersilap langkah dulu, tak faham, sebarkan aib sendiri, maka bertaubatlah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Soalan seterusnya dari Anna Kanina. Jom kita lihat soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bezanya di antara mujaharah dan mujahir, dan apakah perbuatan maksiat seorang mujahir? Yang kedua, bagaimanakah untuk menghapus dosa seseorang yang menutup dosanya berbanding secara terang-terangan dengan menedahkan perbuatan dosa dan bangga dengan maksiatnya? Terima kasih kepada Anna atas soalan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, di sana ada muhajarah ataupun mujaharah. Di sana ada mujahirin. Jadi kedua-dua ni kalau ikut hadis, dia punya perkataan dia mujahirin lah, yang mendedahkan dosa. Jadi mujaharah ni perbuatan tu. Baik. Perbuatan tu. Kemudian mujahirin orang yang buat tu. Kan, mujaharah dedah kan? Baik. Mujahirin ialah orang yang mana melakukan dosa. Personal lah orang tu lah. Baik. Jadi kalau kita tengok dekat dalam hadis baginda Nabi SAW, bila sebut tentang mendedahkan ini, Nabi sebut dalam riwayat daripada Abu Daud, hadis yang hasan, Nabi sebut idza dhahara zina war riba. Bila mana telah tersebarnya zina dengan riba, maka dia mengundang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tunggulah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kalau kita tengok perbuatan ini kadang-kadang tu dalam hadis sebut, sehingga kan ada orang berzina tepi jalan, zina ni apa semua, riba ni masuk dalam segenap setiap rumah orang Islam. Beli rumah riba, beli apa riba, semua riba belaka. Bukan komputer riba. Komputer riba tu beli tak apa, tak ada masalah. Kan? Jadi nak ceritanya riba, zina tu memang benda yang dah biasa. Maka halal lah ataupun mengundanglah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tengok kat sini ialah bila mana benda tu dah jadi adat resam, dah jadi biasa, dah jadi macam orang dah pandang benda tu tak ada masalah. Contoh kalau hari ni minta maaf saya sebut anak-anak kita yang sekolah apa ni, kalau kita dengar daripada 10 perkataan tu, 9 perkataan dia mencarut. Allah Akbar. Kita dengar perbualan, kita pergi kedai, pergi apa semua kan, tak ko. Perkataan-perkataan dia kan, dia sebut ni sekian. Lepas tu segala jenis haiwan yang ada di laut, di daratan dia sebut. Kan, kawan dia apa semua. Tapi nampak perbualan biasa. Saya kata, ini parah ni. Betul. Ini parah ni, kita punya anak-anak kita punya percakapan generasi kita dah makin teruk sebenarnya. Betul. Maka sebab tu kena kembalikan semula kepada benda yang sepatutnya kan. Itu sebenarnya juga termasuk daripada mendedahkan dosa, suka-suka buat terangan percakapan tak elok, teruk dan sebagainya. Maka kita kena kembali semula kepada apa yang sepatutnya. Dan bila sebut tadi perbuatan dengan orang yang buat tu, maka dia kena kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sebut tentang taubat, dia dah sungguh-sungguh buat, dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menariknya,
Sebenarnya inilah rahmat Allah. Ya. Apa keadaan sekalipun kita buat dosa, mendedahkan aib, kita dedahkan dosa dan sebagainya. Tapi apa kata Allah? Allah tarik diri kita, tarik jiwa kita, tarik manusia ni. Dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih, kata Nabi SAW, "Lau balagha dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali." Kalau kamu buat dosa tinggi langit sekalipun, kemudian kamu datang istighfar, minta ampun kepada aku, kata Allah. Ni hadis kursi. Minta ampun pada aku. Dan kemudian pada waktu itu, aku ampunkan kamu, aku tak peduli, kata Allah. Aku tak peduli. Perkataan wala ubali itu menunjukkan bahawa apa pun yang kita buat, akhirnya kalau kita buat dosa ataupun apa, kita benar-benar kembalilah. Kan, bukan acah-acah. Dia benar-benar kembali. Maka Allah akan ampunkan dosa. Maksudnya, di situ besarlah rahmat Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguh rahmat Allah mengatasi kemurkaannya, yang Nabi sebut dalam hadis surah Imam Bukhari. Jadi di sini kita kena ambil peluang. Tapi kena ingat, ada setengah orang, tak apalah nanti Allah rahmat, Allah ampunkanlah kita. Padahal tak bertaubat-taubat juga. Yang itu lebih bahaya. Yang itu termasuk lagi dalam sifat yang disebutkan dalam hadis Nabi, terus terang-terangan berterusan melakukan dosa dengan menyebarkan apa-apa aib dan juga apa yang dia buat terhadap dosa-dosa. Ya, betul. Jadi bahasa Arab ni bahasa yang sangat kaya, tuan-tuan, ya. Nampak macam sama tetapi maksudnya berbeza. Contoh macam tadilah yang ditanyakan dan dibagi pencerahan oleh Al-Fadhil Ustaz, mujaharah dan juga mujahir. Soalan seterusnya menarik untuk kita bahaskan bersama daripada Al-Syal. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah maksud hadis ini? Apabila seseorang menceritakan aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya satu persatu meskipun dia ada di dalam rumahnya sendiri. Perbuatan menjaharkan maksiat ini menyebabkan turut terkecuali mendapatkan kemaafan dan afiah, keselamatan dari perkara yang Allah tidak sukai. Mohon Ustaz jelaskan kedua-dua maksud dari hadis di atas. Terima kasih kepada Al-Syal atas soalan. Baik. Terima kasih pada Al-Syal, persoalan yang bagus, perbandingan antara dua hadis. Hadis yang pertama yang kita bacakan di awal tadi. Betul. Hadis kedua itu juga hadis yang sahih, riwayat daripada Imam Abu Daud, yang mana Nabi SAW sebutkan tentang tattabi' aurah atau tattaba' aurah. Maksudnya mereka ini suka untuk menyingkap aib-aib ataupun dosa-dosa orang-orang yang berada di sekeliling dia. Okey. So di sini konteks hadis ni dia ada dua keadaan. So yang pertama ialah dia suka mencari aib orang lain untuk dibuka. Maksudnya siapa hari ni aku nak kenakan? Siapa jadi mangsa? Kata Abang Hati, dia tengok kat Facebook, oh dia ni, oh dia dah nak delete ke apa kan? Lepas tu orang tu delete kan? Mungkin dia tersilap ke apa kan? Emosi. Kadang-kadang kat Facebook tu memanglah. Jadi lepas tu dia delete. Cepat screenshot. Kan kerja dia kalau jumpa je posting ni, screenshot cepat. Lepas tu orang tu dah delete. Lepas tu dia sebarkan screenshot tu. Kan contohnya lah. Kan? Jadi kita kata dia suka cari aib orang. Okey. Yang kedua, bukan cari je. Dia suka, kadang-kadang benda tu dia tak cari, tapi tiba-tiba datang. Tiba-tiba, ni ada orang ni kan? Orang WhatsApp kat dia, ada punya tali-tali dia, ada dia punya orang-orang di sekeliling dia kan. Lepas tu dia pun dedahkan aib orang tu. So maksudnya boleh jadi dia cari satu keadaan, yang kedua dia memang suka dedahkan terus tanpa dia mencari-cari, tiba-tiba dia dapat je terus dia akan dedahkan. Maka kata Nabi SAW, nanti Allah akan bukakan aibnya walaupun mesti benda tu ada dalam rumah. Itu janji Allah dalam hadis yang sahih. Nak menunjukkan bahawa sebenarnya jangan buka aib orang, jangan kita cari-cari aib orang dan jangan dedahkan aib orang. Dan aib ini yang melibatkan urusan peribadi dia lah. Kan dalam isu berkait dengan kita jumpa dia dekat mana-mana, dating contohnya kan. Contoh kan. Jadi kita pun sebar terus sekian-sekian dan sebagainya kan. Jadi kita kata itu adalah salah satu daripada benda yang tidak dibenarkan. Tapi kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, kalau dia ni boleh bawa kepada kemungkaran, boleh bawa kepada kemaksiatan yang mana orang ramai akan nampak benda tu bagus. Benda ni orang akan tiru, maka dia boleh sebarkan. Tapi sebarkan tu pun ada cara juga. Kita ada undang-undang, kita ada cara kaedah yang betul, ada tempat yang betul dan sebagainya, supaya kita jangan bermudah-mudahan untuk menyebarkan benda-benda yang seperti ini. Jadi betul lah, maksudnya hadis itu dua-dua memberi peringatan, sebar tak boleh, cari tak boleh. Hadis yang pertama kita baca tadi ialah kita dedahkan sendiri pun tak boleh, kemudian kita sembunyi, lepas tu kita diam-diam, lepas tu rasa-rasa macam best pula kalau dedahkan ni. Kita dedahkan pula.
So 4 keadaan ini adalah 4 keadaan yang tak dibenarkan dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Baik, jadi kita gunakan dua mata kita, satu tengok kelemahan diri sendiri dan satu lagi tengok kelebihan pada orang lain. Begitulah telinga, dengar kelemahan diri kita dan dengar kelebihan yang ada pada orang lain. Baik, kita nak bertasbih seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita sedang membahaskan topik berkaitan jahilnya mujahir bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baik, kita nak terus meraihkan soalan-soalan pada pagi ini. Kali ini pula, jom kita lihat soalan yang ditanya oleh Jurah Azlin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, dalam situasi bagaimana aib seseorang itu boleh dibuka atau diceritakan dan kepada siapa? Yang kedua, jika kita telah menutup serapat-rapatnya aib tersebut namun terbuka juga akhirnya tanpa disedari, bagaimana harus kita hadapi semuanya itu? Dan jika kita teraniaya, bagaimana cara untuk mempertahankan diri? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu persoalan tentang, ialah kadang-kadang orang terkeliru. Betul. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Kan? Macam mana isu berkait dengan pendedahan ni? Okey, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau sebut dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin pun ada, dalam kitab Al-Majmu' pun ada dan sebagainya. Beliau menyatakan 6 keadaan yang boleh seorang itu mendedahkan aib seseorang. Yang pertama, kezaliman yang dia buat. Kezaliman yang dia buat. Dan dekat siapa? Dekat hakim lah. Okay, kezaliman yang dia buat ni boleh tengok. Kalau kezaliman itu berbentuk kezaliman, contohnya apa? Kucing berak dekat rumah dia. Dia ambil tadi tu, piung. Jiran sebelah contohnya kan. Jadi kita kata itu kezaliman itu, maksudnya sebab sekarang ni pun ada akta kan. Maksudnya kalau kucing jiran berak sebelah 1000, ada dia punya undang-undang dia kan, saman dia. Jadi kita kata waktu tu mendedahkan kezaliman. Kezaliman ni boleh jadi macam-macam, peribadi, apa, jiran-jiran ataupun apa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kerana dia ini dalam keadaan minta fatwa. Minta fatwa ni maksudnya ialah dia jumpa para ustaz ke, para apa dan sebagainya, yang alim lah kan, mufti ke, kat web ke, dekat apa dan sebagainya, dia tanya kan. Tapi kalau boleh dia jangan online, sebab kalau online ni tanya kat Facebook, tanya kadang-kadang takut viral. Betul kan? Tapi dia tanya maksudnya pendedah tu telefon ke, lebih senang, cakap terus direct dan sebagainya, ataupun WhatsApp ke dan sebagainya. Dan kemudian ustaz tu kena jaga aib dia lah kan. Okey, so boleh untuk minta pandangan ataupun fatwa. Okey, yang ketiga ialah untuk kenalkan seseorang tu. Contoh dia ni, nama dia Mat Hitam. Sebab dia memang hitam lah kan. Ataupun Mat apa-apalah contohnya kan. Kalau kat kampung tu ramai Mat. Betul. Jadi nak perkenalkan tu, dia kena sebut ciri-ciri dia. Dan dia pun bukan kita sebut tu nak mengumpat dia. Untuk bagi kenal kat dia. Boleh. Mat mana? Mat Serong. Mat apa? Serong. Kalau cakap ni Serong punya ni kan. Contohlah kan. Jadi bukan aib tu. Itu adalah untuk memperkenalkan. Maka hukumnya harus. Tapi jangan niat untuk mengaibkan ataupun niat untuk membuka aib dia. Okey. Itu yang ke berapa dah tadi? Yang ketiga. Yang keempat ialah seorang yang mana dia secara bebas melakukan dosa dengan maksiat. Contohnya kita kata tengok dia ni, kalau nak contohnya yang tadilah, mujahir itulah. Dia ni jangan cerita apa-apa kat dia ni. Kalau cerita kat dia, habis semua tersebar. Daripada asal seorang, awak jangan cerita kat orang tahu. Ni saya cerita kat awak je, satu kampung tu. Betul. Kan? Jadi nak cerita, itu dia punya keadaan dia, orang yang seperti itu. Okey. Yang kelima ialah untuk mendapat pengadilan. Okey, pengadilan. Maksudnya
Pengadilan ini siapa? Kalau contoh bergaduh suami isteri, kalau contohnya apa sekian-sekian dan sebagainya, untuk dapat pengadilan, maka Al-Hakam lah. Al-Hakam tu maksudnya orang pertengahan lah, yang lebih bagus untuk selesaikan perkara itu, dan orang tu yang bagus lah, yang baik lah, yang elok lah. Itu dia punya keadaan dia. Baik. Kemudian yang ketiga, yang keenam, orang yang berterusan melakukan kemungkaran, yang mana efek ataupun kesannya itu akan kena kepada negara, akan kena kepada masyarakat, akan kena pada penduduk taman dan sebagainya. Kan? Contohnya apa? Dia ni berhati. Kalau dia masuk, dia gantung banner ceti haram. Contohnya kan, tangkap gambar dia, letak dalam Facebook. Ni hati-hati orang ni. Ni kalau masuk ni, setiap tiang dia gantung. Tiang rumah kita pun dia gantung ceti haram kan. Maksudnya pinjaman tanpa berlesen apa benda semualah kan. Jadi kita kata itu ciri-ciri dia. Maksudnya siapa kebiasaannya dia akan pergi kepada pemerintah, hakim ataupun para ustaz da'i yang mana boleh untuk menyelesaikan masalah itu. Baik. Dan kemudian bila mana disebut tentang aurat yang telah terdedah ataupun aib yang telah terdedah, dia sebenarnya aurat dengan aib ni lebih kurangnya. Kan okey, daripada sudut kalau tengok doa hadis pun lebih kurang. Jadi kita kata bila dah terdedah, bila dah tersebar, bila apa dan sebagainya, maka apa tindakan kita? Yang pertama sekali, kalau kita tengok apa yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila mana dituduh melakukan perbuatan yang tak elok dengan Safwan, maka pada waktu tu Aisyah tak cakap apa-apa, diam. Okay. Jadi maksudnya kalau benda tu kita kena sabarlah daripada sudut tu, kita sabar. Tu yang pertama. Yang kedua, jangan sabar saja. Ada kadang-kadang bab-bab tertentu yang memerlukan kepada pengadilan. Maka tindakan undang-undang, saman malu apa semua tu perlu untuk dia buat, untuk jaga kita punya aib, untuk jaga kita punya maruah daripada dikoyak-koyakkan macam tu. Maka itu juga tindakan yang penting. Dan kemudian yang ketiga ialah kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dalam bab berkait dengan perkara ini, walaupun mungkin dah tersebar ataupun apa-apa, tapi mudah-mudahan orang cepat lega, orang cepat diamkan kes tu. Sebab banyak kes-kes kat Malaysia ni, kalau kita tengok balik, bukan kita nak cari nak korek balik, bukan, tapi ialah kita tengok kes tu dah orang tak bincang dah, orang tak ada sebut apa-apa dah. Maksudnya benda tu dah berlalu, walaupun gambar ada lagi, walaupun posting tu ada lagi, tapi orang dah tak elok sebab mungkin kesedaran orang kata benda ni tak elok untuk disebarkan. Jadi banyak-banyak doa pada Allah, Allah tutup, Allah hilangkan daripada ingatan manusia, manusia tak cari, tak korek dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi ada 6 perkara yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz tentang perkara yang dibenarkan untuk kita cerita atau buka kepada orang ataupun mahkamah untuk mendapatkan keadilan. Okey. Kita terus dengan soalan dari sahabat kita Sirna. Assalamualaikum Ustaz Mustafa Muhammad Suki, Da'i Hakim dan penonton setia tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ada 2 soalan juga. Yang pertama, setiap perhubungan memerlukan kejujuran dan setiap manusia tidak lari dari melakukan kesalahan. Apakah perlu seseorang itu terus merahsiakan atau menutup aib hingga akhir hayatnya, lebih-lebih lagi berkaitan kehormatan diri? Yang kedua, bagaimanakah taubat sebenar seorang pendosa, yakni membuka aib sendiri? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Sina atas soalan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya fahamlah daripada soalan yang pertama ni lebih kepada jurang ataupun kepada alam perkahwinan, suami isteri macam mana, calon okey ke tak okey kan, ada aib ke ada apa dan sebagainya. Maka yang pertama sekali saya tengok ialah memang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bila calon tu dicalonkan, kan calon tu lah calon apa tu kan, bila dah dicalon tu kemudian Nabi bagi tahu dia ni macam ni, dia ni macam ni. Okey, antaranya dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim ketika mana Fatimah binti Uwais ni dia datang sebab ada 2 orang lelaki lama dia. Kan, jadi dia bukanlah wanita yang baguslah, yang soleh, yang baiklah. Okey, jadi bila dah lama tu dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ada 2 orang ni yang lama saya ni, macam mana saya nak buat? Yang dia tanya baik-baiklah, elok-eloklah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amal Muawiyah, seorang Muawiyah nama dia. Muawiyah ni dia apa? Dia tak ada harta. Tak ada harta. Kan Nabi kata man istata'a minkum al-ba'ah, siapa di kalangan kamu yang mampu nak berkahwin, ba'ah tu apa? Harta dan juga kemampuan daripada sudut batin lah. Dua-dua. Maka dia tak ada harta. Maka Nabi kata dia ni tak ada harta. Adapun Abu Jaham, seorang lagi yang datang lama tu, dia ni pula la yada'a asaha. Dia tak letak tongkat dia. Macam mana tu? Kaki pukul. Okey. Kan? Dia ni tongkat dia tu sentiasa mencari mangsa kan. Maka kata Nabi SAW, Nabi sebut pada dia.
Dan kemudian pada waktu tu Nabi kata, kahwinlah dengan Usamah. Maka Usamah adalah calon yang terbaik. Maka bila berkahwin, alhamdulillah bahagia dan sebagainya dengan calon pilihan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sekadar pendedahan dengan sifat perangai. Kalau situ tengok perangai tu, maksudnya dia ni apa? Mungkin tak bekerja ke, kan? Dia ni mungkin kaki pukul ke apa. Tu perangai yang macam tu, orang yang berkait dengan nak berkahwin dia kena tahu. Betul. Dia kena tahu. Maksudnya sebab tu kadang-kadang ada seorang ayah ni bagus, dia jujur. Anak saya ni kalau masuk dapur tu telur je dia boleh goreng. Contohnya lah kan. Contoh. Ayah dia jujur dengan calon menantu kan. Ya. Lepas tu calon menantu kata, tak apa sebab saya pandai masak. Kari apa semua saya pandai masak. Jadi maksudnya nak cerita tentang benda-benda yang bersifat begitu. Baik. Tapi kalau contohnya ni dekat kaki dia ni ada sekian-sekian, ada parut hari tu aksiden contohnya dekat dia, maksudnya maruah, maka yang maruah tu dielakkan. Tapi kalau bersifat untuk kebaikan, dua-dua calon tu kena bagi tahu. Kan nanti bila kahwin tengok-tengok je dah, baju pun tak basuh. Ni memang tak basuh baju. Mak dia yang basuhkan dulu. Kan. Lepas tu kan dah jadi problem dah. Betul. Jadi maksudnya sebaiknya lah kalau si ayah ataupun si ibu, dan kemudian lepas dia cerita tu, kalau tak jadi perkahwinan tu, jangan didedahkan aib tu. Jangan didedahkan. Maksudnya si calonnya tu dia tanya lah pula. Pandai-pandailah dan sebagainya. Jadi itu kaedah Islam melihat daripada hadis tu menunjukkan bahawa benda tu pernah berlaku pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru nak kahwin. Yang dah kahwin pun ada juga. Hindun binti Utbah. Mak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa cerita, apa kisah dia? Yang Abu Sufyan ni, suami dia, rajulun syahih. Orang yang sangat kedekut. Level dia tu atas lagi pada Haji Bakhir. Haji Bakhir bawah sikit, dia atas lagi. Lagi kedekut. Lagi kedekut. Dia tak tahu apa yang masing, tak tahulah. Moga Abu Sufyan. Maka bila datang tu mengadu kat Nabi dan cerita ni tersebar sampai hari ni. Kan sebab itu Nabi yang ni kan. Okey. Jadi kata Nabi SAW, innama yakfiki khudhi anki, cukup ambil untuk engkau, kemudian wa waladaki bil ma'ruf, dan juga untuk anak engkau dengan cara yang paling terbaik. Maksudnya ambil tu pergilah beli kurma, ambil tu pergilah beli gandum. Tu cukup. Jangan beli emas 10 dakak pula. Dia cukup untuk makan. Maksudnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah hadis sahih, kafa bimar'i ithman ay yudayya man yaqut. Cukuplah seorang tu dikira berdosa, dosa besar, dia mengabaikan di bawah tanggungannya dengan memberi makan. Allah. Maksudnya tak bagi nafkah lah, tak bagi makan apa semua tu cukup. Maka yang tu boleh dedah, boleh dedahkan. Sebab tu dekat mahkamah, kes muta'ah, kes tak bagi nafkah, kes tempoh nakah iddah, kes anak macam-macam kes lah ada. Jadi semua tu diharuskan dengan keadaan tu. Tapi untuk calon tadi kita kata perangai dia tu dia kena jelas waktu tu. Waktu pertunangan apa semua tu. Tapi jangan cerita tengah-tengah ramai. Betul. Bawa lah dengan bakal pak mentua tu. Ni pak mentua nak cerita. Kamu sanggup tak? InsyaAllah saya sanggup. Ataupun cerita pula dengan ni anak lelaki saya ni begini-begini. Okey tak? Okey. Kahwin lah. Kan contohnya gitulah. Okey. Kemudian apa taubat? Maka kalau disebut tentang taubat ni, kita kata seperti mana disebut oleh Imam Nawawi tadi dalam kitab Riyadhus Shalihin, 3 lah cukup. Dia tinggalkan dosa, menyesal sungguh-sungguh dan berazam betul-betul tidak akan mengulangi dosa tu. Kan hari ni dah jadi trend dah. Kejap kalau bak tudung lah, kalau bak apa, kejap pakai, kejap tak pakai, kejap pakai, kejap tak pakai. Saya bukan tak nak pakai, tak dapat job nanti. dapat job. Dia ingat itu adalah cerita dia job. Sebenarnya bukan job. Dia cerita dia dengan Allah lah. Jadi itu satu. Ataupun benda-benda yang lain, contohnya dia ni dulu kata pegang, ni tak pegang pula, dia pegang pula ni. Pegang pula lepas tu. Tak pegang. Kan? Kita pula pening Kita pula pening dalam mana satu kan. Kita kata dalam bab-bab yang seperti itu, bila kita taubat betul-betul sungguh-sungguh, kita berubah, maka jangan ulangi lagi. Maka cukup dengan 3 syarat tadi, dan apa-apa pun yang berlaku selepas itu, tapi kita tetap istiqamah, maka mudah-mudahan itu yang terbaik di sisi Allah. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi ada perkara yang boleh kita kongsi, ada perkara yang tak boleh kita kongsi, dan kena bertaubat kalau telah melakukan perkara yang tidak boleh dikongsi itu. Baik, kita nak rehat seketika, teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sampah banyak makin bertimbun, segeralah sahabat sama dibersih.
hati terkenang, dosa menimbun, mohon keampunan dapat dibersih. Terima kasih kepada para penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang menceritakan tentang topik jahilnya mujahir bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Baik, saya tertarik dengan soalan yang ditanyakan oleh Nur Hayati Ismail, sahabat kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah larangan ini termasuk juga dalam larangan menceritakan kisah silam kepada pasangan? Yang kedua, bagaimana pula keadaan sekiranya seseorang yang dipaksa atau terpaksa demi mengelak kemudaratan yang lebih besar? Sebagai contoh, cerita yang tersebar ditokok tambah sehingga berlaku fitnah. Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Kak Yat yang sudi bertanya. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Kak Yat dan Yakin dan sidang penonton yang dirahmati Allah. Baik, bila kita sebut tentang keadaan ataupun tentang cara, kaedah yang dinyatakan dalam persoalan ini, maka kita akan nampak bahawa sebenarnya daripada sudut pasangan ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Contoh, dalam hadis ketika mana ada sahabat, antaranya Abdul Rahman bin Auf dan beberapa orang sahabat yang lain, mereka berkahwin. Dan kemudian pada waktu tu, sebelum kahwin tu, mereka dapat dah nampak calon tu. Tapi mereka tak dapat secara jelas, tak nampak secara betul. Maksudnya, kalau hari ni orang kata apa? Kalau kira pakai pudah tu kira okey lah. Tengok-tengok, bermisai. Contohlah kan, contoh kan. Kan. Jadi, dia bukan sekadar itu. Nabi suruh tengok. Masya Allah. Waktu tu wanita Ansar, Nabi kata, pada mata orang Ansar tu, anak-anak gadis mereka ada sesuatu. Maksudnya ialah Nabi suruh tengok. Kamu tengok muka dia, tengok keadaan dia, dan kemudian Nabi sebut yang secara jelasnya antara tapak tangan apa semua ni boleh untuk dilihat. Maksudnya keadaan kita punya calon tu. Kan? Jadi maksudnya kalau ada aib ke ataupun apa perkara-perkara pada waktu itu, maka selesailah pada waktu itu. Okey. Tetapi perkara-perkara yang berbentuk benda-benda silam, kenangan-kenangan yang dulu-dulu ketika di bawah bulan dan macam-macam lagi ketika macam-macam lagi keadaan. Jadi semua tu berkenaan dengan perkara itu, kalau kita tengok benda-benda ni kadang-kadang dia boleh jadi benda yang boleh meruntuhkan rumah tangga. Betul. Kan, sebab bercerita dulu begini, dulu begini, dulu begini. Kalau dulu punya cerita tak payahlah. Kan, tapi sebenarnya ceritanya adalah adakah perlu, maka wallahu alam, bagi saya daripada sudut pandangan yang kebanyakan daripada hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, maka nampaknya tidak memerlukan kepada kita pendedahan, kerana benda itu adakah satu aib, cacat ataupun apa-apa? Tidak. Tapi dia cuma berkait dengan maruah. Betul. Berkait dengan jiwa, berkait dengan diri dia tu sendiri. Maka benda tu dia dah bertaubat, Allah ampunkan dia, Allah tutup semua dosa-dosa dia dan sebagainya, maka tidak perlu untuk didedahkan dalam isu berkait dengan perkara itu. Kan? Jadi ini antara benda yang sangat penting. Dan kemudian di manakah batasannya tadi kita dah sebut dah, apa yang boleh, apa yang tak boleh dan sebagainya. Dan bila melihat pada sudut pasangan tu, Nabi bagi ciri yang mudah saja. Nabi kata tungkah li imra'ah arba'. Wanita tu dikahwin kerana 4 perkara. Wali hisabiha, wali jamaliha, daripada sudut agamanya, daripada sudut kecantikannya, daripada sudut hartanya, akhlak dan juga kebaikannya. So dikahwin. Kalau keadaan yang seperti itu, kamu kahwin, taribat yadah, kata Nabi. Kamu akan bahagia, kamu akan elok, baguslah. Kan? Jadi nak tunjukkan bahawa diri dia tu, benda yang lepas ni semua orang kadang-kadang ada dosa, kan, benda kait dengan sekian-sekian dan sebagainya, maka yang paling terbaik berdasarkan hadis-hadis tidak perlu untuk diceritakan, melainkan bab tadi, tak masak, tak sapu rumah, kan, suka pukul orang kaki apa, yang tu perlulah, sebab itu untuk kehidupan seterusnya. Yang ni yang dah lepas. Jadi kita kata itu antara perkara yang kita kena jelas. Okey, kemudian bila dia dah bertaubat kepada Allah, persoalan yang kedua tadi, dan dia memang berterusan dan kemudian juga dalam keadaan darurat dan sebagainya, maka dalam isu ini kalau kita tengok kaedah fiqh, kata Syekh Dr. Ahmad Zarqa, iaitulah akhafu dararain. Akhafu dararain ni maksudnya antara dua perkara yang darurat, yang ini pun kalau dedah pun bahaya, yang ni kalau dedah pun bahaya, kita kena memilih mana yang lebih besar dia punya mudarat untuk ditutup. Kan. Jadi dalam keadaan seperti ini, kalau contoh dia tadi dahlah disebarkan aib, ditokok tambah pula.
Ya. Maka sebarkan aib tokok tambah tu kena jawab lah. Betul. Kan sebenarnya begini, tapi tak boleh lah kata sebenarnya saya buat takat tu je. Dia yang pergi tambah. Itu tak boleh lah. Maksud penerangan itu mungkin tindakan mahkamah, kan, perundangan dan sebagainya lah. Itu boleh pergi pada fitnah pula, sama fitnah dan sebagainya. Maka kita kata kena, sebab kita tak nak benda tu fitnah semakin tersebar, dan dalam masa yang sama aib kita pun juga kita nak tutup dalam keadaan yang seperti itu. Maka itu usaha, dan Allah kira usaha tu. Betul. Kan, jangan kita duk biar je apa dan sebagainya, dan kemudian saya dah relax dah, saya dah taubat dah, yang tu biarlah, ikutlah. Tak, ambil tindakan, kerana itu mungkin tersebar lagi, orang yang sebarkan ataupun tambah tokok, tambah fitnah, maka kita kena ada ambil tindakan. Wallahualam. Okey Ustaz, soalan ni berkaitan, dia cerita aib untuk dijadikan pedoman dan pengajaran seperti yang diajukan soalan oleh Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana bagi situasi seorang mujahir, dia sedar kesilapannya dan kejahilannya yang telah dilakukan, namun menceritakan aibnya sebagai pedoman pengajaran untuk orang yang lain agar tidak menjadi sepertinya sebelum ini yang penuh kejahilan. Apakah itu dikira sebagai membuka aib sedangkan Allah sudah menutup aibnya? Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan yang menarik. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abang dulu, dek. Abang dulu kan. Contohnya lah kan. Zakat Y suku tu 1819 kat jalan tu, abang lah orang dia. Kan. Jadi dia cerita pengalaman dia apa semua kan. Kemudian dia jatuh, dia kena apa semua kan. Jadi kita kata adakah itu termasuk aib sedangkan orang tak tahu dia ni dulu mat rempik. Contohnya kan. Sekarang dah jadi Bilal. Contohnya kan. Jadi kita kata dalam keadaan seperti itu, sebaik-baiknya kita kata sebagai pengalaman, adakah para sahabat pernah buat macam tu? Biasanya para sahabat cerita nak bertaubat. Kan, contohnya pada Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah datang kepada baginda Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari. Dia juga lakukan kes yang sama seperti wanita Zuhainah, Bani Juhainah tadi. Dia melakukan berzinaan dan sebagainya. Dan kemudian dia datang, dia kata, "Ya Rasulullah, sucikan aku nak bertaubat." Betul-betul lah nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Nabi kata, la'allaka qabatan, tentang kau cium je kot. Nabi tak nak ambil kes tu. Dan kemudian dia kata, "Tak Rasulullah, aku betul-betul buat." Kan? Dan kemudian seterusnya, dan kemudian akhirnya Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam kes wanita tadi, dia kata, "Ya Rasulullah, kenapa kau solatkan jenazah dia? Kenapa ni?" Saidina Umar ni kalau dia tak puas hati macam itulah, dia tanya terus kan. Jadi rupanya Nabi bagi tahu untuk meleraikan tu, Nabi kata setelah dia direjam Ma'is tadi, dan kemudian Nabi melihat dalam riwayat Al-Baihaqi, walaupun hadis ni tak berapa kuat sudut hujahnya, Nabi kata, "Aku melihat Ma'is ni berenang-renang di syurga." Masya-Allah. Menunjukkan dia ni dah jauh dah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, nak cerita kebaikan orang, keadaan manusia bila mana dia dah bertaubat tu kadang-kadang lebih baiklah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan yang kita sebutkan tadi, untuk dedahkan aib dan sebagainya, maka kita perlu kembali semula kepada asalnya, jangan ceritakan. Tapi kalau untuk pengalaman, untuk nak bagi kesedaran, boleh, tapi kalau boleh jangan kait dengan diri kita. Abang dulu, dek, orang cerita, dia cerita betul ni. Kan, abang jumpa orang tu, dia lah sebenarnya abang jumpa orang tu, dia ni gini dulu, lepas tu adik tahu apa, akhirnya dia bertaubat apa semua kan. Jadi kalau cerita macam tu tidak direct pada diri dia, itu satu benda yang bagus lah. Itu satu. Yang kedua, bukan niat untuk dedahkan aib. Dia memang niat tu untuk jadikan pengajaran kepada orang-orang tertentu kan. Kadang-kadang cerita tu masuk penjara, ada kes-kes tertentu dan sebagainya, dan mungkin benda tu boleh jadi semangat pedoman kepada orang ramai, tetapi dia kena ada batasan dia. Macam tadilah, jangan terus direct saya dulu buat itu nampak macam nak berbangga. Kan, jadi kena tengok pada keadaan tu, dan kemudian bukan niat melainkan untuk pengajaran semata-mata. Jadi kalau tengok para sahabat radhiyallahu an ajma'in, mereka semua tu pergi cerita dekat Nabi, semua nak bertaubat. Cuma kalau kita nak bertaubat tak payah cerita. Hatta sebenarnya agama kita tak benar kan. Jumpa kat ustaz, saya ada 15 list dosa. 1 2 3 4 5. Macam mana cara nak taubat ustaz? Tak ada. Pergi dekat ustaz, saya buat dosa. Macam mana nak bertaubat? Umum tu je, umum je. Jadi kalau agama pun sampai bab tu pun suruh rahsiakan, apatah lagi dalam bab nak cerita pengalaman, lebih baik kita elak-elakkan daripada terus direct ataupun terus tuju kepada diri kita, tapi sekadar pengalaman. Apa yang boleh saya simpulkan berdasarkan pensyarahan ustaz tadi, iaitu jangan kita berbangga-bangga. Takut nanti kalau kita cerita, kita pula yang rasa bangga dengan dosa yang pernah kita buat di zaman muda ataupun zaman dahulu kala. Okey, soalan seterusnya Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam.
Zaman kini demi jumlah like di alam maya, kita gerun menonton konten yang tanpa segan silu mendedahkan maksiat dan aib masing-masing. Mohon pendapat Ustaz dalam isu ini. Terima kasih Ustaz, terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey. Pertama, dia adalah mujahir. Kita dedahkan buat konten, buat apa semua dan sebagainya lah. Okey, itu termasuk daripada sengaja untuk menyebarkan, mendedahkan demi like, demi apa kita kata view, sumbangan, demi bukan sumbangan, apa kita panggil kalau gift, gift dan sebagainya kan. Jadi kita kata itu semua perkara-perkara yang mendedahkan kita punya aib, maksiat dan dosa terangan secara terang-terangan, secara jelas. Jadi pertama kita kena elakkan berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, konten ni macam-macam boleh buat. Betul. Konten pergi bercuti, konten baiki motor, konten buat makanan, macam-macam lagi. Benda yang kenapa kita nak kena buka aib? Yang manfaat Ustaz. Yang manfaat. Macam orang hari ni lah. Kenapa nak cari arak? Betul? Ya ni kan lah. Tengok ais lima kan. Bandung banyak lagi benda banyak lah. Kenapa arak tu yang dicari? Betul. Makanan. Kenapa khinzir? Kan? Contohnya lah kan saya cuma nak rasa. Bukan cerita nak rasa. Banyak lagi benda yang lebih sedap, lebih bagus lagi. Setuju. Jadi kenapa? Kenapa kan? Jadi kita kata sebab apa? Persoalan nafsu lah. Persoalan keadaan manusia. Jadi kita kata banyak lagi konten-konten yang bagus. Hari ni kalau tengok, dia kalau konten tu lain pada orang lain, dia akan viral lah. Biasanya lah. Tapi janganlah konten mendedahkan ni. Kan? Cerita hal pergi memancing. Tengok berapa ramai view. Cerita hal pergi menjala, cerita hal pergi apa semua ada kan. Jadi nak ceritakan bahawa banyak lagi benda yang lebih manfaat, maka kita buat yang tu dan kita tutuplah isu-isu berkait dengan aurat, aib apa dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, nasihat saya kepada penonton pula. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Ar-Rafi'i, maka haram untuk kita melihat konten-konten yang seperti itu. Maksudnya bukanlah mereka kata konten, zaman mereka mana ada TikTok, Facebook. Nak ceritanya benda-benda yang mendedahkan aib, benda-benda yang mendedahkan dosa apa semua ni haram untuk kita menonton. Apatah lagi kita support lagi, tambah lagi like apa dan sebagainya, maka jangan kita terlibat tentang perkara itu. Kan? Ataupun contoh kita mungkin satu orang bertanggungjawab, kita PM terus dia, ni tak boleh ni. Itu kalau dia setuju ke tak setuju, cerita lain lah. Tapi kita dah jalankan tanggungjawab kita dan kita tak boleh ubah orang. Tapi kita boleh usaha untuk bagi pesanan dan sebagainya, nasihat kepada orang. Jadi kita kata cukuplah 3 perkara. Pertama, memang dia termasuk dosa. Yang kedua, ubah buat konten-konten yang bagus sebagainya. Agama tak menyekat. Dan yang ketiga, kita pastikan setiap apa yang kita buat dan sebagainya, terutama penonton dan sebagainya, jangan tengoklah benda-benda yang seperti itu. Wallahualam. Okey, baik Ustaz. Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini dan teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Bagi anda yang terlepas info atau siaran dari awal, kecap semula di aplikasi tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Jumpa selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bangun malam tanpa berteman, roh dan jasad sama berjaga. Taubat nasuha, taubat penyesalan, mulut dan hati awas menjaga. Terima kasih kepada sedang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Buat anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa dan yang ketiga sebar. Tak berapa faham lah dahi, like, comment and share, baru faham. Okey, baik. Kita bila ada masalah Ustaz, ataupun kadang-kadang melakukan kesalahan, kita rasa gelisah dan kita akan lebih tenang jikalau kita kongsikan kesalahan itu kepada orang lain. Makna kata luah. Jadi soalan ini ditanyakan oleh sahabat kita, Laila Dilarosa. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Terkadang ada orang suka meluahkan permasalahan yang mereka hadapi dengan alasan mereka merasa lega apabila sudah diluahkan, tetapi tanpa sedar mereka seolah-olah membuka keaiban diri sendiri dan keadaan ini berulang-ulang. Adakah ini merupakan satu dosa besar Ustaz? Apabila seseorang membuka aib orang lain dan ianya berpanjangan pula, apakah balasan dosa baginya? Juga aibnya akan terbuka dengan izin yang maha kuasa tanpa perlu orang lain mencari aibnya. Mohon pandangan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Laila atas soalan.
Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya jawab dulu pantau tu. Sila Tadi jawab 4, saya jawab 2 kerat lah. Boleh. Makan roti canai di kedai Kaabah. Moga taubat terus istiqamah. Amin. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi persoalan tadi bila kita sebutkan tentang keadaan suka share, kan, suka cerita, suka ambil pandangan, pendapat dan sebagainya. Boleh, tapi dengan syarat. Apa dia? Dia tidak cakap tentang diri dia. Maksudnya macam ni, katalah contoh awak dah 5 tahun kahwin kan. Cuba share sikit pengalaman macam mana ni. Benda macam tu. Kan, kalau keadaan orang tu macam ni macam mana nak ni kan. Contohnya gitu. Dia tak direct pada diri dia. Dia cuma cerita situasi. Dan dia tak kata suami saya tu tak payah. Jadi cerita terus direct, maksudnya kepada perkara yang dia nak cerita. Kan, jadi yang itu maksudnya contoh, yang ni cerita tentang hubungan suami isteri, yang ni pula cerita tentang hubungan dekat dapur, kan, masak ke apa semua. Ni cerita pula apa isu-isu berkait dengan perbelanjaan contohnya. Boleh, itu sharing pengalaman yang dibenarkan. Tapi kalau dia direct terus, macam persoalan tanya, terus direct pada diri dia sekian, maka yang itu tidak boleh. Kerana dia lebih kepada membuka aib. Dan kita kena ingat, kalau penipu, scammer, semua orang sini kita pun kita tak percaya, apatah lagi juga dengan keadaan melibatkan aib kita. Sebab ni cerita best. Betul? cerita best kalau disebarkan, maka akan cepat tersebar dan akan keadaan itu akan terus, apa keadaan sekalipun akan terus tersebar. Jadi kita kata, kalau dalam bab berkait dengan share boleh, tapi kita sebut umum je, kalau begini. Tapi kalau kita kata pada diri kita, maka itu termasuk daripada benda yang tak dibenarkan. Sebab orang yang kita dedahkan itu, kalau ikut tadi Imam Nawawi kata boleh. Imam Nawawi kata boleh, kena pada tempat dia. Kehakiman apa semua dan sebagainya. Hakam contohnya. Tapi kalau ni jiran sebelah lagi. Yang sebelah, sebar jiran sebelah. Last sekali, satu jemaah tu kan. Betul. Jadi kita kata tak nak benda yang seperti itulah. Jadi nak bagi tahu bahawa sebenarnya sebut secara jelas itu tidak dibenarkan. Kan? Tapi kalau sekadar sharing dan sebagainya, maka itu dibenarkan ataupun diharuskan. Kerana ialah mungkin ada orang dia nak pengalaman orang lain. Kan? Sebab tu kata Nabi SAW apa dia? Dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa izastansahaka fansah lahu. Bila mana ada orang datang minta nasihat kepada engkau, kau nasihatkanlah dia. Apa yang kau mampu. Kan? Pengalaman pakcik lah dek. Contohnya kan. Pakcik macam ni lah, gini kan. Okey pakcik, terima kasih. Contohnya kan. Nasihatkan dia. Tapi jangan sampai buka aib. Jangan sampai pula dia yang nak cerita tu pula, nak tanya soalan, dia pula buka aib dia. Jadi dua-dua pihak jangan membuka aib, tapi dalam berdasarkan benda yang umum. Maka hukumnya adalah harus. Sebab itu berdasarkan, kan Allah sebut juga dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pesan-pesan kepada kebenaran, pesan-pesan kepada kesabaran. Maka semua itu juga termasuk daripada nasihat yang baik. Tapi kalau dia bermasuk aurat tadi, perkara itu sendiri, cerita secara detail A to Z, maka yang itu termasuk juga kepada mujahir, tapi bukan mujahir semua. Mujahir pada orang tu lah. Dia dedahkan dosa daripada orang tu, dia dedahkan perbuatan daripada orang tu. Saya sebenarnya yang masak kat rumah saya, suami saya tak masak, saya goreng kaki je. Kan? Sebenarnya nak cerita nampak dia hebat, tapi sebenarnya aib dia tu. Betul. Aib dia kan. Jadi kita kata kena ada toleransi lah dalam kehidupan, dalam rumah tangga dan sebagainya, supaya kita faham benda yang boleh diceritakan, macam mana cara nak cerita, nak share, dan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Wallahualam. Saya suka dengan ayat Ustaz tadi, cerita tentang aib ni cerita yang best. Kalau kita sebar ataupun tersalah cakap, maka akan cepat tersebar kepada orang lain. Baik Ustaz, kita masih lagi dalam topik pada pagi ini berkaitan jahilnya mujahir. Ada soalan yang boleh kita kaitkan dengan topik kita, datang dari sahabat bernama Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah benar jika kita menceritakan kemaksiatan yang kita buat pada kawan kita, di padang mahsyar kelak dia akan menjadi saksi atas dosa-dosa yang pernah kita ceritakan kepadanya? #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Faizal atas soalan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Betul juga. Jadi saksi kita buat jahat ke apa semua kan? Jawapannya ialah tidak. Dia tak akan menjadi saksi. Kerana apa? Kerana daripada sudut asasnya, hadis yang diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika mana Sayyidatina Aisyah dengar Nabi sebut, Nabi kata manusia ni akan
ada di mahsyar dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhatankan. Kemudian Sayyidatina Aisyah terfikir persoalan, ya Rasulullah, tidakkah mereka melihat antara satu sama lain, maksudnya aib tu, betul, tidakkah mereka rasa malu? Kata Nabi SAW, tidak, kerana dahsyatnya hari kiamat. Semua duk tertunduk tunggu giliran keputusan masing-masing. Tak ada kata aib engkau, aku dulu kau pernah cerita kan, tak ada mikir, tak ada mikir dan tak ada membawang dah dekat situ. Tak ada cerita dah. Okey, itu satu dalil. Dalil yang kedua, daripada surah Yasin yang selalu kita baca pada ayat yang ke-65, Allah kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ni betul-betul yang akan cerita dosa kita. Apa dia? Bagi orang-orang kafir, kata Allah, di hari kami kunci mulut mereka dan kemudian kami akan biarkan tangan mereka berkata-kata. Ni dulu yang tekan keyboard warrior. Ni dulu Instagram post video, ni lalu tangan ni lah. Ni lah tangan ni. Saya lah yang buat, kata tangan. Mulut nak nafi kan? Mulut kata tak, bukan saya. Tangan kata ya, saya yang buat. Betul. Kemudian watashhadu arjuluhum, kaki pula menjadi saksi. Betul apa tangan cakap tu. Kan? Kaki pula jadi saksi. Pergi ke mana? Kan? Pergi beli komputer ke apa ke, untuk apa? Untuk nak sebarkan aib orang lah. Contohnya kan. Kaki pula kan. Kemudian Allah kata apa? Dan dengan sebab itu mereka menjadi saksi dengan apa yang kamu kerjakan. Maksudnya diri kita sendiri jadi saksi kita. Tapi dengan sebab apa? Dengan sebab kita kufur, kita engkar, kita tak bertaubat. Tapi kalau kita bertaubat, alhamdulillah. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, semua aib kita tu hanya Allah yang tahu. Dan Allah tutup, dan sebab tu Allah Maha Pengampun, Al-Auf, dan Allah tutup dan Allah hapus, Allah padam terhadap dosa-dosa kita tu, apa yang kita buat, dengan syarat kita bertaubat. Kalau tak bertaubat, tangan akan bercakap, kaki akan jadi saksi, bahkan semua orang akan sibuk dengan urusan masing-masing. Wallahu a'lam. Jadi kita kena ingat, nanti kalau kita di mahkamah Allah, akan banyak saksi mata-mata yang akan menyaksikan kepada kita kesalahan yang telah kita lakukan. Baik Ustaz, saya nak tanya satu soalan, iaitu kalau contoh, kadang-kadang hari ni kita buat satu status, kita kata eloklah kalau boleh suami isteri ni saling tolong-menolong. Jadi kita buat status umum, cuma orang tersalah faham. Oh, ni nak beritahu yang suami dia ni malas lah ni, tak nak tolong dia. Jadi bagaimana Ustaz kalau dengan status yang boleh mendatangkan fitnah kepada suami ataupun isteri? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentang isu persoalan ini, kita buat secara umum dan kita pun tak ada niat apa-apa. Betul. Maka hukumnya dibenarkan untuk kita nak sebut tentang, contohnya suami isteri kena tolong-menolong, kemudian suami isteri kena apa-apa masalah kena berbincang. Contohnya kita sebut macam itulah. Tiba-tiba ada orang kaitkan, itu dia lah tu, cerita dia. Tu cerita dia lah tu, cerita dia. Maksudnya semua yang ada tu status tu semua kait dengan orang kan. Betul. Kalau contoh kita cerita pasal pemimpin ke apa semua, semua ada je kat bawah tu kan. Ini pemimpin ni lah. Tak, kita kata sebagai seorang pemimpin, kenalah toleransi, tolong-menolong. Macam tu. Jadi kata itu status yang tidak mengundang fitnah atau apa-apa, tapi orang yang silap tafsirkan. Itu dia punya keadaan. Itu satu. Yang kedua, jangan kita bagi hint. Kita buat status tapi seakan-akan ada hint tu. Iaitu kata Sayyidina Umar Khattab, ittaqu mawdi'ul fitnah. Ittaqu mawdi'ul fitnah. Kamu jagalah tempat-tempat, benda-benda yang boleh mendatangkan fitnah. Jadi jangan nampak macam umum tapi dia nak direct ke situ. Nampak macam umum tapi dia nak sentuh ke situ. Yang tu jangan. Okey, bagi orang pula yang komen tu, yang ni scan ni sebagainya, janganlah kita terus ini kes dia ni. Hukum, sila baca link berikut. Rupanya link Shopee. Link iklan Shopee dia. Kan, contohnya kan. Jadi kita kata itu benda yang sangat penting lah untuk kita perhatikan. Maksudnya orang yang membaca dan juga orang yang buat posting, dia tak ada apa-apa keadaan ataupun yang boleh dia merasakan suuzon, sangka buruk pada orang pun semua. Maka yang itu juga termasuk daripada pesanan-pesanan yang bagus. Yalah, kadang-kadang kita nak pesan, nak cakap, orang sangka benda ni fitnah, orang sangka benda ni tuju pada orang tertentu. Sebenarnya kita kata itulah keadaan, ataupun orang nak buat baik, dia ada pelbagai. Orang yang buat jahat pun ada juga pelbagai dia punya ujian yang Allah telah bagikan. Wallahualam. Baik, banyak lagi yang ingin kita bincangkan bersama dengan Ustaz, tetapi kita nak bertakbir seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, pejam celik kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz kita dapat kita ambil peringatan, pengajaran dan jadikan pedoman dalam kehidupan. Soalan seterusnya pagi ini datang dari sahabat kita Syahira Lia Muhammad bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Aib orang lain tapi itu juga sebenarnya ujian buat kita. Saya suka dengan ayat ini. Bagaimana untuk kita kuatkan hati, pasakkan di fikiran. Jangan jadi penambah perisa kerana setiap orang ada aibnya sendiri. Dan apakah azab bagi orang membuka aib sendiri dan membuka aib orang lain? Terima kasih. Terima kasih juga kepada Syahira Lia atas soalan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada persoalan. Sebenarnya soalan tu ada jawapan. Dalam soalan tu ada jawapan. Kan? Jadi alhamdulillah, maksudnya di situ kalau kita nak faham bagaimana hati kita, pertama Nabi sebut dalam riwayat Imam Tirmizi ada yang sahih, min husni islami mar'i tarku ma la ya'ni. Antara perkara yang paling terbaik bagi seorang muslim, dia tinggalkan perkara yang tak ada kaitan dengan dia. Kan? Yang tak ada kaitan dengan dia ni maksudnya kadang-kadang bila kita komen pasal orang, bukan kita komen, kawan tag kita dekat Facebook. Jadi baru masuk, tentera semua masuk belaka kan. Jadi kita kata itu antara benda yang tak bagus. Maksudnya benda yang tak ada kepentingan. Kalau kita nak cari pun, nak cerita pasal dia, apa manfaat yang kita dapat? Adakah bisnes kita makin maju? Adakah gaji kita naik? Ataupun apa-apa berkaitan? Tak ada. Jadi kita kata itu semua hanya sekadar cerita dan sebagainya. Tak betul, tak tidak lagi, tak fitnah dan sebagainya. Maka kita kata kita relax je, cool je. Sebagai seorang orang muda kata chill lah. Relax lah kan. Tak payahlah kita nak terus-terus dan sebagainya. Betul. Kita relax je. Sebab kehidupan kita akan tenang. Kalau kita fikir pasal orang lain, kita tengok pasal orang lain, apa benda pula aku nak cakap pasal dia ni? Tengok dia ni okey je kan, contohnya kan. Jadi kita kata kita akan jadi resah, kita akan jadi susah, kita pula itu dekat dunia, dekat mahsyar seperti mana persoalan sebelum ni, maka lagilah keadaan kita tu akan berhadapan dengan berbagai-bagai lagi. Baik, jadi bila disebut tadi, maka persoalannya bagaimana nak pasakkan azab Allah. Azab Allah cukup banyak. Nabi sebut dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, la yadkhulunal jannah an-namam. Tidak akan masuk syurga orang yang mengumpat. Orang suka sebut pasal orang, suka sebar-sebarkan dan sebagainya. Ialah dia sebenarnya kelazatan. Betul. Sebab tu ada neraka yang lazat untuk orang yang macam tu. Allah. Kahutamah. Kan? Ataupun sebut neraka untuk orang-orang yang suka sebarkan, cakap yang bukan-bukan dan sebagainya, terutama berkait dengan orang lain. Kan? Jadi Allah telah pun siapkan untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, azab kubur. Azab kubur. Kan, kita ni kalau sebut tentang azab kubur ni pun, cerita-cerita tentang azab kubur memang tak tahan dah. Gerun. Kan? Gerun dah. Tapi kata Nabi SAW, ketika lalu di satu kubur, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi dengar ada orang minta tolong. Kita tak pernah dengar lah kan. Ni Nabi sebab Nabi mukjizat. Nabi ni wahyu, Nabi dengar orang minta tolong. 2 orang. Kat kubur tu 2 orang minta tolong. Seorang ni kata Nabi SAW, la yastatir atau la yastanzihu minal bauli. Dia tak menyucikan, menutup aurat sempurna, ataupun kita kata tidak menyucikan air kencingnya dengan sempurna. Maksudnya bila buang air kecil dan kemudian tak basuh betul-betul, nanti akan jadi apa? Solat tak sah, apa semua tak sah dan sebagainya, akan efek lah, tak ada gunalah kita solat. Okey, kena bersihkan betul-betul. Yang kedua, yamshi bin namimah. Yang ni kita panggil sebagai tentera bawang. Maksudnya dia berjalan je, ada je benda dia nak cerita pasal orang. Maka kata Nabi SAW, dia termasuk orang yang akan diazab di kubur dia. Allah kan? Jadi kita kata ni patutnya kita takut ni isu akhirat. Kita hidup kat dunia berapa tahun? 60 tahun, 30 tahun. Akhirat lebih besar, barzah lebih lama. Betul. Kan? Jadi kita kata itu semua antara persiap sedia kita supaya kita jelas dan kita faham benda-benda yang seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, Nabi sebut tentang ghibah. Ngumpat juga pasal orang. Ngumpat pasal orang ni, Nabi bagi takrif mudah saja. Zikra akhaka bima yakrah. Kamu sebut tentang saudara kamu apa yang dia tak suka. Confirm itu adalah termasuk daripada fitnah. Confirm itu termasuk daripada benda yang kita nak sebarkan aib dia apa dan sebagainya kan. Pergi mancing sama-sama. Pergi pancing, kawan kita ni dapat ikan, tarik, lepas tu terlucut,
bantal pancing kena kat hidung. Berkesan kat sini. Yeah. Kita sebarkan cerita nampak macam lawak lah kan. Tapi sebenarnya itu aib. Itu benda yang terkena pada dia, nak buat macam mana kan. Jadi kita gelak-gelak habis kat situ je lah. Dia pun gelak apa semua, habis kat situ. Betul tak payah kawan saya tu sekarang ni tengok takak gambar muka dia kat depan-depan kan. Tak payah. Kerana kita kata itu benda-benda yang nampak gembira, nampak okey, tapi sebenarnya kita dah satu sisi yang lain tak cantik lah untuk orang lain nak tengok tentang benda-benda yang sebenarnya. Banyak video-video macam tu kan. Video kawan jatuh, video apa semua ni kan. Macam-macam. Jadi kalau boleh kita kata elakkan untuk itulah, kalau jadi simpanan peribadi, dia jadi simpanan semua orang. Betul tak? Peribadi betul sebar, semua orang simpan kan. Jadi kita kata itu antara benda yang perlu dielakkan. Jadi dalam keadaan seperti tadi, sepatutnya azab Allah, apa yang Allah janjikan, maka kita dah jadi orang yang patutnya takutlah pada benda-benda yang seperti itu. Wallahualam. Baik Ustaz, kalau kita lihat fenomena pada hari ini, amalan ataupun golongan mujahir ini sudah menjadi trend, iaitu bercakap tentang aib sendiri. Jadi bagaimanakah kesedaran yang boleh kita berikan, yang ditanya oleh Hana Wancik, sahabat kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimanakah untuk memberi kesedaran kepada mujahir agar tidak menyebarkan kemungkaran? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Hana Wancik atas soalan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Puan Hana. Okey, persoalan tentang kita. Sebab tu para nabi, para anbiya ni semua ni diutuskan sebagai pendakwah, da'i. Dan kemudian tugasan itu kita sambung semua sekali, bukan para ustaz, para da'i saja, tetapi semua kita kena berbaik ataupun kena mengajak manusia kepada kebaikan. Kerana itu dia punya dasar dia. Dan bila keadaan seperti itu, maka kita cukup dengan kita menegur. Mungkin tegur ni kadang-kadang ada orang suka sebab dia liputan, dia punya like, dia punya share tu ramai. Maka dia tegur dalam posisi tu je lah. Terus, direct. Sebab yang dia buat tu adalah benda yang telah tersebar. Kan? Ada orang kata tak boleh lah macam tu, kita kena tegur PM lah. Dah, yang PM tu tepi kan. Itu kalau dia tersilap tersembunyi ke apa. Ini tak, dia ni memang dah sebar kan. Maka kita boleh tegur kat situ, tegur yang baik-baik lah. Kan jangan tegur, kau ni memang dah suka sangat masuk neraka ke? Teguran itu tak patut lah kan. Jadi kita tegur cara yang baik, yang hemah, yang penting teguran itu. Kan, mungkin dia tahu tentang teguran apa semua, tapi kesedaran belum. Maka dengan teguran itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan apa pun, seperti mana disebut oleh Imam Nawawi, orang yang buat dosa, dedahkan dosa ni, kita jangan share, jangan apa, kita maksudnya kita jangan tengok, jangan buat apa-apa kat dia. Kan kita diamkan kerana kita tak nak bersama dengan dia dalam keburukan yang dia buat. Tapi rugi pula kalau tak tegur tadi pada poin yang pertama tadi. Okey, kemudian yang ketiga, kita doa supaya Allah tutup aib kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka al-afiyah al-af wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah aku keampunan, kebaikan dunia akhirat. Dan hadis itu tengah-tengah tu Nabi sebut apa doa tu? Allahumma astur awrati. Ya Allah, tutuplah aurat aku. Kata Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badar, tutup aurat dua. Satu, tutup aurat sempurnakan aurat fizikal. Yang kedua, tutup aurat ialah menutup aib kita daripada tersebar dan sebagainya. Maka maksudnya kita minta pada Allah, doakan supaya Allah bagi dia kesedaran, Allah bagi tutup aib dia dan sebagainya. Walaupun dalam keadaan dia terang-terangan, maka bagikan dia kesedaran. Maka kita kata dengan sebab doa, dengan sebab kita nasihat, dengan sebab kita tak bantu share, like ataupun apa, maka dengan mudah-mudahan dengan sebab itu memberikan kesedaran lah kepada kita, dan Allah bagi dia kesedaran. Sebab kita tak boleh ubah orang, macam kita sebut tadi. Sehingga kan Abu Talib pun ketika mana nak meninggal dunia, Nabi ajak dia masuk Islam, qul ya ammi qaul la ilaha illallah, wahai saudaraku, katakanlah la ilaha illallah. Kemudian dia tak masuk Islam. Kemudian Nabi istighfarkan untuk dia. Kemudian turun ayat, Allah kata innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Engkau sayang orang tu, sekesian dia saudara agama kamu ataupun ni pak saudara kamu wahai Muhammad, dia tidak akan mendapat petunjuk hidayah melainkan siapa ataupun Allah yang bagi petunjuk hidayah pada dia. Maka kita kata kerja kita ialah untuk sedarkan. Tapi akhirnya berubah tak berubah itu semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kata cukuplah dengan 3 perkara yang kita buatkan tadi, mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Okey, baik. Jadi tugasan kita kalau ada kawan, ada suami ataupun isteri kita yang kaki mujahir ataupun suka mencerita aib sendiri, bagilah nasihat dan teguran kepada mereka. Okey, soalan ni menarik juga untuk kita ketengahkan, datang dari sahabat kita Sarasik Cici. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah orang yang jahil mujahir ini merupakan perbuatan yang
merendahkan hak Allah dan Rasulnya? Mohon Ustaz jelaskan. Syukran. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita kena faham betul seperti mana disebutkan itu. Hak ni ada hak kita dengan Allah dan Rasulnya, ada hak kita sesama manusia. Maka dalam bab ini pertama tentang isu dosa tadi, dedahkan dan sebagainya, itu hak kita dengan Allah dan dua-dua sekali hak kita dengan manusia. Betul. Kan? Jadi kalau kita dedahkan, kita buat ni, manusia akan kutuk kita, manusia, orang-orang akan pandang serong kat kita dan macam-macam lagi, dan apatah lagi kita dengan Allah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, waman bata yasturuhu rabbuhu yasbihu yakshifu sitratillahi anhu. Kata Nabi SAW, atau kama qala, Allah tutup aib dia, Allah sembunyikan aib dia waktu pagi ataupun pada waktu tertentu, dia buka singkapkan aib dia, dan kemudian itu termasuk daripada dia telah menyingkapkan daripada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti ataupun Mukhtar Asy-Syanqiti ketika mana membincangkan hadis ini, kata beliau, ini menjadikan bahawa kita telah menanggalkan jilbab kita. Jilbab ni maksudnya ialah tirai kita, tirai kemaluan dipanggil. Maksudnya tirai malu kita kepada Allah, tirai maruah kita, kita telah singkap, kita telah buka, maka itu termasuk daripada kita mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah tutup, Allah telah lindungi, tiba-tiba kita pergi buka. Maka kalau tanya saya, betulkah? Ya, berdasarkan hadis memang kita telah pun merendahkan hak Allah, maka kita kena kembali ke pangkal jalan supaya hak Allah kita penuhi, dan hak sama manusia pun kita minta maaf dan apa dan sebagainya lah, supaya itu juga kita penuhi. Wallahu a'lam. Okey, baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, bagi kita menjemput keberkatan dan kerahmatan Allah pada program pagi ini. Doa ringkas Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma astur auratina, Allahumma astur auratina, Allahumma astur auratina. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik, dan amalan yang diterima. Ya Allah, tutupkanlah aib-aib dan aurat kami, supaya di hadapan-Mu ya Allah Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami dan Engkau rahmati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada setiap pagi. Dan akhir kata daripada saya, mohon keampunan, janganlah segan. Dosa dibuat sepanjang nafas. Bangun malam mohon keampunan. Maksiat diikat mestilah tegas. Senyum nampak gigi, ada rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.